Okay, Assalamualaikum semua. Kita nak belajar muka surat 17 buku teks ya, iaitu eksperimen 1.1. Buku teks muka surat 17. Saya terus pada eksperimen 1.1 sebab sebelum eksperimen 1.1 ni saya rasa nota dalam buku teks tu semua boleh baca sendiri. Semua dah ada dalam buku nota, jadi cikgu rasa cikgu tak payah terangkan untuk awak. Tapi kalau awak ada benda yang awak tak faham, awak boleh bertanya cikgu. Jadi saya terus kepada eksperimen 1.1. Okey, tujuan kita adalah untuk membandingkan. Nak bandingkan tujuannya. Tujuan membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril. Agar-agar nutrien yang telah disteril. Steril tu yang maksudnya yang telah dinyah kuman. Okey. Yang telah disteril, yang dicoret tu maksudnya dicalitkan dengan, pertama, kita ada 3 situasi. Jari tangan yang tidak dibasuh. Yang kedua, jari tangan yang dibasuh dengan air pipe saja. Yang ketiga, jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. So kita nak tengok pertumbuhan bakteria ya. Okey, penyataan masalah. Bagaimanakah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril mempengaruhi kadar pertumbuhan pada permukaan agar-agar nutrien steril? Okey, kita nak tengok bagaimanakah kebersihan jari tangan tadi mempengaruhi dia punya pertumbuhan dia. Itu masalah dia. Hipotesis dia agak panjang sikit. Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar steril bertambah, pertumbuhan bakteria akan berkurang. Maksudnya apabila kebersihan bertambah, pertumbuhan bakteria akan berkurang. Itu hipotesis dia. Okey, pemboleh ubah dia boleh tengok sini. Ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama adalah yang dimanipulasikan adalah kebersihan jari tangan yang mencoret agar-agar tadi. Yang bergerak balas, apa yang kita nak tengok adalah koloni pertumbuhan bakteria pada agar-agar tadi. Yang dimandarkan suhu persekitaran. Untuk 1, 2, 3 ni suhu persekitaran semua kena sama. Contohnya kata kita buat pada suhu bilik 28 darjah Celsius. Bahan dan radas seperti yang awak boleh baca ni, kalau ada yang tak faham je, kita ada agar-agar nutrien steril. Agar-agar nutrien steril maksudnya agar-agar yang kita dah masak, kemudian kita nyah kumankan dia. Steril maksudnya tak ada kuman, tak ada bakteria. Pita selofan, pen penanda, 4 piring petri. Piring petri yang lepeh tu boleh tengok dalam makmal nanti kalau awak pergi sekolah. Kita akan tunjukkan. Yang kita perlukan 4. Kita perlukan 4 piring petri ni, 4. Iaitu kita ada label A, B, C dan D. Dan silinder penyukat 10 cm padu. Okey, caranya kita bacakan betul-betul. Masukkan 10 cm padu agar-agar. 10 cm padu agar-agar ke dalam 4 piring tadi. Semua sama, 10 cm padu. Coret seluruh permukaan agar-agar nutrien steril di dalam piring petri A dengan maksudnya ambil tangan kamu, jari tangan yang tak berbasuh tu, yang tak dibasuh, awak just macam coretkan pada agar-agar yang dah keras tadi. Okey. A. Kemudian langkah yang ketiga, basuh tangan dengan air. Dan coretkan pula pada piring petri B. Tapi kali ni tangan awak dibasuh dengan air. Kemudian
Langkah yang keempat, basuh tangan dengan sabun dan air. Ambil piring Petri C, coretkan pula tangan yang telah dibasuh dengan sabun dan air. Yang piring Petri D tadi, kita bertindak sebagai kawalan. Kita tak coret apa-apa. Kita biarkan saja. Kita biar, pada kita tutup. Kemudian kita terbalikkan piring Petri tadi. Lepas kita dah coret tu, piring Petri tadi kita terbalikkan. Maksudnya agak-agak duduk di atas, penutup duduk di bawah. Macam ni lah. Ini penutup. Penutup piring Petri. Duduk kat bawah. Simpan piring Petri, semua tadi piring Petri tadi secara terbalik. Dia ada sebab dia kenapa tersimpan terbalik. Di dalam almari yang gelap. Suhu bilik ditetapkan 3 hari pun ditetapkan. Ini semua faktor yang dimalarkan. Persekitaran yang gelap, suhu bilik dan bilangan hari. Semua ini kita malarkan. Selepas 3 hari, kita keluarkan piring Petri tadi ni. Lepas 3 hari, apa yang kita perlu buat adalah kita perhatikan, just perhatikan saja bilangan koloni bakteria. Tengok piring Petri yang kita calitkan tangan yang kita tak basuh tu ada berapa koloni bakteria. Yang kita basuh dengan air ada berapa. Yang kita basuh dengan sabun dengan air ada berapa. Kita kira, kita boleh nampak, kita kira di kelompok-kelompok. Koloni tu kiranya macam kelompok-kelompok lah. Okey, lepas tu kita boleh catatkan pada jadual kita ni. Ada 3 kolom. Piring Petri A, B, C, D. Ini adalah permukaan agar-agar yang dicoret dengan, saya highlightkan, dicoret dengan tangan yang tidak dibasuh. Yang ni pula kita highlightkan, dicoret dengan jari tangan yang dibasuh dengan air saja. Dicoret, yang ni yang dibasuh dengan sabun dan air. Yang ni tidak dicoret. So ada 4 keadaan. So kita boleh kira lah. Rasa-rasa awak lah bilangan koloni mana yang paling banyak. Kan? Yang ni tidak dicoret dengan jari tangan. Maksudnya tiada lah koloni kan. Kalau ikut-ikutnya tiada koloni. Kita boleh tulis tu ni. Tiada koloni. Yang ni paling banyak lah. Paling banyak koloni. Yang ni sederhana banyak. Yang ni paling rendah. Paling rendah koloni. Tapi ni dia nak bilangan. Kita bubuh je lah. Kita boleh, contohnya lah cikgu tulis sini 20, sini 10, sini 3, sini 0. Jawapan dia nak macam tu lah. Dia nak macam ni, bentuk macam ni. Contohnya lah nah. Macam tu. Ni contoh je lah. Okay. Lepas kita dah buat ni, kita nak jawab lah soalan ni pula.